Halo, selamat berjumpa lagi. Resipi hari ini ialah biryani ikan dengan menggunakan ikan merah. Anda mungkin pernah makan biryani ikan di restoran, tetapi saya pasti ia tidak dapat ditandingi seperti kita masak di rumah. Okey, mari kita lihat bahan-bahan keperluan, kemudian cara membuat menu yang lazat ini untuk dinikmati bersama keluarga kesayangan kita. Sila lihat video ini hingga penghujung kerana saya akan berkongsi banyak petua cara memasak tanpa menjejas kualiti nasi biryani. Okey, sekarang kita perapkan ikan dengan serbuk kunyit dan garam dan tinggalkan lebih kurang 30 minit sebelum kita goreng ikan ini. Okey, bahan-bahan keperluan: tomato, bawang merah, bawang putih kisar kepada paste, ketiga bahan halia, serai dan kunyit hidup dikisar sekali. Biji badam, biji gajus dan cili merah dikisar sekali menjadikan kepada paste. Bahan-bahan lain yang kita perlu adalah jintan putih, jintan manis, lada hitam, buah pala, bunga cengkeh, bunga lawang, kayu manis dan daun salam. Okey, sekarang kita lihat bahan-bahan serbuk. Kita perlu serbuk cili, serbuk ketumbar, serbuk jintan manis, jintan putih, garam masala, bawang goreng, daun pudina dan daun ketumbar. Masukkan minyak secukup untuk menggoreng ikan. Sekarang kita akan goreng ikan. Jangan goreng ikan terlalu garing kerana rempah masala ikan akan mengambil masa yang lebih lama untuk meresap di dalam ikan. Okey, ikan dah habis goreng. Saya gunakan minyak yang sama dan berlebihan ini untuk membuat rempah ikan. Bahan-bahannya, masukkan bawang. Okey, tumiskan bawang. Kita tutup. Okey, kita tutup. Kita masukkan tomato. Okey, kita tutup sampai dia jadi lembut. Kita tutup. Kita boleh masukkan daun biryani ni. Satu lada hitam. Okey, kita tutup sementara dia betul-betul dia tomato ni dia jadi empuk sikit. Okey. Sekarang saya masukkan paste bawang putih. Tumis seketika sebelum masuk setiap bahan-bahan. Okey, sekarang masukkan paste halia, serai, kunyit hidup yang telah dikisar sekali. Okey, kita masukkan paste biji badam, biji gajus dan cili merah yang kita telah kisar sekali. Okey, sekarang kita boleh masuk serbuk cili, serbuk ketumbar, jintan manis dan jintan putih. Semua dah masukkan. Okey. Saya nak tambah garam.
tutup dia sampai dia naik minyak. Okey, saya telah gunakan karamel gula merah ataupun gula Melaka. Anda kalau tak ada karamel, anda boleh gunakan gula Melaka ataupun gula biasa pun boleh. Kecilkan dapur, saya nak masukkan ikan. Okey, sekarang saya nak masukkan ikan yang telah digoreng. Sekarang saya nak ketepikan ni dan saya nak masakkan nasi. Sementara akhir ni saya nak masukkan masala. Masala, lepas tu gaul dia. Sekarang saya tinggalkan dia. Sekarang saya hendak ketepikan ni dan akan tunjuk cara masak nasi. Okey, untuk masak nasi, basuh beras dan masukkan air yang berlebihan kerana apabila nasi hampir masak ke 50 hingga 60%, anda kena tapis air keluar. Saya menggunakan jenama pusa yang panjang, anda tak semestinya menggunakan jenama yang sama. Okey, dalam periuk nasi ini, letakkan 1 sudu besar air limau. Nasi anda tak mudah pecah bila anda campur air limau semasa masak nasi. Kemudian campurkan jintan putih, jintan manis, daun salam, 1 sudu besar minyak dan garam secukup. Video saya masukkan garam tak nampak, oleh itu anda kena masukkan garam secukup semasa masak nasi. Garam mengikut air anda letak untuk masak nasi. Nasi dah masak hingga 50 hingga 60%. Okey, gunakan penapis untuk tapis keluar air dari nasi. Sekarang kita sudah sampai ke proses terakhir sebelum kita hidangkan. Ini adalah besi dan saya akan letak periuk atas besi ini. Kepanasan alas besi ini akan naik pada periuk dan melalui hangat nasi akan masak 100%. Kalau anda tak ada alas besi ini, anda boleh letakkan periuk atas dapur dan kecilkan api. Proses akhir untuk masak nasi kepada 100% mengambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit. Sila lihat cara saya membuat proses terakhir ini. Dalam proses terakhir ni kita gunakan 3 bahan, iaitu minyak sapi, warna merah dengan rose essence. Bila periuk sudah panas, masukkan minyak sapi, kemudian tabur 1 lapisan nasi dalam periuk, kemudian lapiskan dengan ikan di atas nasi. Taburkan daun pudina dan ketumbar di atas. Rincis warna merah dan rose essence atas nasi. Kemudian tutup dengan penutup yang ketat. Anda boleh letakkan periuk mengandungi air di atas penutup untuk mempertahankan wap dalam periuk. Suhu yang panas dalam periuk membuatkan nasi anda masak 100% dalam 10 hingga 15 minit. Untuk penenun yang tiada logam besi, anda ada 2 cara untuk proses akhir ini. Cara pertama, lapiskan daun pisang di dalam periuk, kemudian letak lapisan nasi dan masala ikan di atas daun pisang. Daun pisang akan memberi lebih aroma kepada nasi biryani ikan anda. Pada lapisan teratas nasi, tutup dengan daun pisang yang lebih tebal untuk mengekalkan suhu sebelum tutup periuk.
Anda boleh menggunakan tuala di atas periuk kemudian menutup dengan penutup periuk. Untuk ketatkan penutup, letak batu lesung atau periuk air di atas penutup. Pada lapisan teratas, letakkan minyak sapi, air mawar dengan warna merah. Cara kedua, gunakan kaedah yang sama dengan menggunakan kerajang aluminium atau aluminium foil di dalam periuk. Tebalkan di tengah-tengah dan jangan alas aluminium sampai tepi. Tinggalkan lebih kurang 1.5 cm di tepi keliling periuk untuk suhu naik dari tepi. Tutup periuk dengan aluminium di atas permukaan sebelum tutup dengan penutup periuk. Okey, ini dia biryani ikan. Nasi hampir masak 100%. Sekarang taburkan bawang goreng di atas nasi. Kemudian anda boleh hidangkan. Lihat bagaimana logam besi telah melindungi nasi daripada hangus. Okey penonton, hari ini anda telah melihat cara membuat biryani ikan dam. Bahan-bahan yang saya menggunakan dalam biryani ikan ini kebanyakan bahan kita gunakan dalam masakan harian kita. Saya tidak menggunakan sebarang serbuk biryani. Kebiasaan saya hanya mengambil 2 jam untuk membuat biryani ini kerana saya sentiasa masak berbagai jenis biryani di rumah. Sila cuba dan beri pendapat anda tentang biryani ikan ini. Akhir sekali, jangan lupa subscribe, share dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video akan datang. Selamat mencuba dan jumpa lagi.